Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam mata pelajaran Sirah tahun 6. Kita masih dalam tajuk yang pertama, iaitu kepentingan negara Islam. Kita dah belajar apa itu definisi negara Islam, kita dah belajar apa tujuan negara Islam, dan hari ini kita masuk kepada topik ciri-ciri negara Islam. Apakah ciri-ciri sesebuah negara Islam? Okey, boleh tengok muka surat 6. Okey, kalau yang tak ada boleh tengok kat tepi ni lah, macam biasa tengok dekat skrin yang ustaz tunjukkan. Okey, ciri-ciri negara Islam ada 6. Okey, apakah ciri-ciri? Kalau kita nak tengok sesebuah negara Islam itu, sesebuah negara itu Islam ataupun tidak, dia ada 6 ciri-ciri ini. Okay, kita tengok yang pertama apa dia. Yang pertama adalah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Okay. Setiap perkara ataupun setiap keputusan yang diambil, kita berpandukan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Adakah sesebuah negara itu berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis? Sekiranya dia berpegang kepada dua ni, maka dia termasuk dalam ciri-ciri negara Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Majlis Syura sebagai asas pemerintahan. Majlis Syura sebagai asas pemerintahan. Apakah Majlis Syura? Sebuah organisasi yang duduk di atas untuk menentukan setiap hala tuju ataupun setiap keputusan yang diambil dalam sesebuah negara Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah mengajak kepada kebaikan dan cegah kemungkaran. Amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar mencegah kemungkaran. Sekiranya sesebuah negara ada ciri-ciri ini, mengajak kepada kebaikan dan cegah segala aktiviti yang mungkar, maka dia termasuk dalam golongan negara Islam. Okey, kalau kita tengok sekarang, ada segelintir masyarakat bila dia melihat kemungkaran, dia akan tegah. Nampak orang dating berdua contohnya, dia akan tegah. Ada sebab itu adalah perkara yang tak baik. Dia nak pergi menunaikan solat contoh. Okey, menunaikan solat ke masjid, bila dia bertemu dengan kawan-kawan, dia mengajak sekali untuk sama-sama pergi berjemaah ke masjid. Itu adalah mengajak kebaikan, amar ma'ruf. Mencegah kemungkaran. Bila nampak sesuatu benda yang mungkar, dia tegah. Bila tegah, masyarakat sudah biasa dengan amar ma'ruf nahi mungkar, maka negara tersebut akan tergolong dalam golongan negara Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Kalau kita tengok Malaysia ini, sudah ada ciri yang keempat, iaitu mewujudkan keamanan. Kalau kita tengok dalam negara Malaysia, ada suku kaum, ada kaum-kaum lain, okey, ada bangsa-bangsa lain, ada pegangan agama masing-masing, tapi masih dalam keadaan yang aman dan kesejahteraan, aman dan sejahtera. Kalau kita tengok, ada India, okey, ada Cina, ada Melayu, kan? Kalau kita tengok kaum, suku kaum dekat Sarawak, ada Bidayo, kan? Dan sebagainya lah. Okey, kalau kita tengok dalam Malaysia, keamanan dan kesejahteraan sudah ada. Maka tiada masalah untuk ciri yang keempat. Okey, untuk ciri yang kelima adalah ketua negara yang adil dan beriman. Ketua negara yang adil dan beriman. Kalau kita tengok sekarang Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, adakah dia seorang ketua negara yang adil dan beriman? Okey, kalau kita tengok, kita nak meletakkan seseorang itu, kita nak menilai seseorang itu bukan mudah. Itu urusan Allah dengan pemimpin tersebut. Tapi kalau boleh kita tengok sekarang, di waktu Covid ini, Perdana Menteri kita sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Okey, dia sudah memberikan keadilan kepada semua. Kalau yang ustaz nampak, dia bagikan kebajikan, yang susah dia berikan bantuan, BPR, BSH, BRIM dan sebagainya. Okay, dia memberikan KWSP, iSinar boleh dikeluarkan untuk masyarakat menggunakannya.
untuk rakyat menggunakannya. Itu sudah memadai. Okey, adakah dia beriman? Ya. Adakah dia berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah? Adakah dia mengaji Al-Quran? Ya. Kalau kita tengok Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, Perdana Menteri kita ni, insya-Allah dia adalah seorang termasuk dalam golongan yang beriman. Maka ciri yang kelima ini sudah berpegang kepada adil dan beriman. Insya-Allah Malaysia tak lama lagi, ataupun kita doalah sama-sama Malaysia menjadi negara Islam yang berpegang dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan okey, ciri-ciri yang keenam pula adalah jaminan kebebasan dan hak asasi. Adakah negara Malaysia ini sudah memberikan kebebasan dan hak asasi kepada rakyatnya? Kalau kita tengok, okey, negara kita sudah memberikan kebebasan, hak asasi, okey, kebebasan dan hak asasi kepada rakyat. Okey, dengan kebebasan kita boleh berkata apa pun dekat Facebook, dekat IG, Twitter dan sebagainya. Tetapi gunakanlah kebebasan yang diberikan ini, hak asasi yang diberikan ini dengan baik. Okey, janganlah kita menggunakan kebebasan yang ada untuk kita mencaci. Kita tak suka dengan pemimpin negara, kita mencaci pemimpin negara dekat Facebook dan sebagainya. Kita gunakan medium yang ada ini untuk sama-sama kita membantu kerajaan, sama-sama kita membantu negara kita untuk lebih maju, dan sama-sama kita membantu negara kita agar dapat menegakkan hukum Allah, menjadikan negara kita termasuk dalam golongan negara-negara Islam yang ada di muka bumi ini. Untuk hari ini sahaja. Ciri negara Islam ada 6, pastikan kamu hafal. Buka saja sekolah, ustaz akan soal seorang demi seorang. Okey, apa yang kamu dah belajar, apa yang ustaz dah sampaikan, ustaz akan soal. Untuk hari ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.